Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Hari ini adalah hari di mana saya akan buat, this is a lecture recording, untuk kita gantikan kelas pada beberapa minggu lepas. Memandangkan kelas tu saya jalankan, saya tak boleh skip the topic, so saya continue je topik tu tanpa ada skip. So hari ni saya akan buat kelas ganti ni berdasarkan kepada topik 8. Okay. Hari ni kita akan masuk kepada kategori-kategori deviant sosial. Kategori deviant sosial yang kita telah kupas sedikit dalam tak salah saya dua topik lepas. Dua topik lepas, dan kategori deviant sosial ni sangatlah berkait rapat dengan pandangan daripada Robert K. Merton. Okay, as I said, deviant ni akan sentiasa berpusing berlega-lega dalam setiap chapter, kerana konsepnya itu, definisinya sering diperlukan. Walaupun kita masuk chapter baru, kita masih memerlukan definisi untuk kita hold on to. Okay, so we can refresh every time we start a new chapter. We can refresh the topic back, or the gist of the kursus tu lah. Okay, Alhamdulillah. So bila kita berkata tentang deviant sosial, I think I have a video here to show. Okay. Deviant sosial ni, kalau saya share apa yang kita nampak dalam berita ni, Roger Ailes leaves Fox News in wake of sexual harassment claims. Okay, kisah Roger Ailes ni telah hangat diperkatakan for the past 3 years, tentang sex scandal ataupun skandal dalam Fox News, iaitu sebuah broadcast company yang besar di Amerika Syarikat. Dan Roger Ailes ni adalah tak salah saya dia adalah chairman pengerusi Fox News. So kisahnya, kalau you guys boleh tengok, dan satu movie bertajuk The Bombshell, Bombshell telah diterbitkan pada tahun lepas, 2020, dan movie itu telah mendapat banyak pencalonan Academy Awards, dan menceritakan tentang reality being in the Fox News, especially amongst women's anchor wanita, pembaca berita ataupun personality TV wanita yang perlu mengharungi sexual casting oleh Roger Ailes. Okay, Roger Ailes ni akan minta kalau nak jadi famous dekat Fox News, kena show something lah. So dia akan masuk dalam bilik, dia akan ask the woman to bear everything certain ways lah. So dia dituduh as one of the allegation lah. Dan hangat diperkatakan, tak saya kisah ni masih belum lagi diselesaikan lah, if I'm not mistaken. And this article is more than 5 years old. Dah lama dah sebenarnya kisah ni. Okay, so back to that. When we talk about deviant ni, deviant ni bukan sahaja berlaku kepada kita, masyarakat rakyat marhain ni, tetapi it happens to everyone. Dan dia macam kita tengok kat sini kan, how Roger Ailes disgraced Fox News and tarnished a unique legacy. Okay, legacy selama beberapa puluh tahun itu dihancurkan oleh kerana sexual misconduct tu lah. So deviant ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Look at what happened in our political situation at the moment. Okay, keluar masuk siapa yang masuk mahkamah sekarang? Politicians kan? So it's happened to everyone. No one can be excluded. Tetapi bentuk hukuman dan juga sistemnya berbeza. Okay, don't say that people have VIP certain thing. Okay, berbeza sedikit. Okay, on certain cases, dia ada high profile cases ni, banyak lapisan dia sebenarnya. Okay, so back to the slides. So deviant ni, macam saya cakap tadi, boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Okay, so saya tak perlu pergi dah yang ni. Okay, you guys know. So Robert Merton ni 1938, deviant ni kalau kita tengok balik, kelakuan yang menyimpang secara signifikan daripada norma masyarakat, yang ditentukan untuk individu dalam status sosial. Itu tidak dapat dipelihara secara abstrak, tetapi perlu dikaitkan dengan norma yang dianggap oleh masyarakat sebagai munasabah
dan menjadi alat penyatuan bagi menduduki status berlainan. Okay, so again, norma ini adalah satu benda yang masyarakat comply. Yeah, you should remember that. Norma ini adalah satu benda yang masyarakat comply. Jika tiada norma ataupun proses normalisasi dalam masyarakat, anomi akan berlaku. People will live akan hidup dalam keadaan macam The Purge. Okay? Suka hati je. You decide whatever you want to do. You nak bunuh orang, you nak jual dadah, you nak buang sampah mata-rata, you nak meludah mata-rata, you nak merompak, up to you. You want to do everything, up to you. Okay? Dan anomi ni telah berlaku. Kalau you tengok cerita Joker, what's the message Joker yang Joaquin Phoenix tu, bukan Joker Batman tu, ni Joker yang movie yang I think last year kan, macam mana, apa message yang dia cuba sampaikan? To create anomi. Kerana Joker tu represents people, people yang mempunyai orang kata status quo. Dia merasakan dia susah, dia merasakan dia sering teraniaya dan sering dipandang rendah oleh masyarakat. Okay? Dan dia ada masalah dari segi personality disorder sebenarnya. And within that, benda tu develop from inside. Okay, develop from inside, dan at the end of the day, dia rasa macam dia hallucinated and dia cuba untuk rebel and create something new. So bila you tengok at the end of the movie tu, you tengok dia boleh create, orang lain semua boleh follow dia, tindakan dia, apa yang dia lakukan dalam television yang masa dia tembak host rancangan tu, dia create satu movement baru. Okay, dia bukan saja retreat, tapi dia rebel. Dia bukan saja dia rebel. So again, the message is here is jika tidak ada normalisasi dan jika kita tak jaga betul-betul normalisasi tu, kemungkinan besar masyarakat akan gembira kerana kita hidup secara komunisme. Tetapi again, kebebasan itu menjadi satu bentuk perlembagaan yang sangat besar dalam masyarakat, di mana masyarakat boleh buat apa sahaja. Apa sahaja. Okay? So kadang-kadang kita rasa norma-norma ni memegang kita sampai kita rasa macam strictnya. But at the end, sometimes the strictness is always a better safe than sorry lah. So kita lebih baik kita hidup dalam keadaan selamat daripada kita menyesal di kemudian hari. Okay? Albert Cohen also said that kelakuan deviant ialah kelakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan sebagai jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sah dalam sesuatu sistem sosial. Contohnya kelakuan jenayah. Okay? And Kartini Kartono, individu yang deviant itu dikenali sebagai individu yang menyimpang dengan norma-norma kehidupan. Misalnya, mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada dalam kalangan masyarakat sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai satu kelainan dan disebut deviant. The point of view here, Kartini Kartono wanted to say that deviant ini bukan sahaja disebabkan what we so-called kesalahan ataupun guilt ataupun you do something bad. Okay? It happens because you are different from others. What happens to the bullies out there because they see the one is different. You tengok tak siapa yang selalu kena bully kalau kat sekolah? Okay? Orang tu mesti berlainan, orang tu mesti nerd, kan, dia lain sikit, dia tak join. That's not right. Okay? That's not right. Okay, so differences, mental illness, masa saya cakap tadi. Kita back to the first chapter dulu. Kita pernah go for the first chapter. There are 3 factors of deviance. Biology, psychology and social. Okay, and normally biology ni, psychology ni, mental illness atau mental disorder ni, kita mistreated people. Kerana dia bertindak di luar norma masyarakat, sedangkan bukan itu kehendak dia. Dan benda itu berlaku secara lahiriah. And it's happened naturally inside them. Okay? So, who we are to do that so for them, kan? So, kelainan ini menjadikan satu stigma kepada mereka. Okay? Menjadi satu stigma dan melahirkan satu perasaan fear of the differences of people. Okay? Sebab itulah kalau kita tengok balik, I always love this quote. Dia gelakkan kita kerana kita difference. Tetapi kita boleh gelakkan mereka kerana mereka all the same. They are not changed at all. Remember that. So again, deviance can be contradictions. Okay? It can be bad. It can be good.
Meaning that you are doing something good to the people but people still don't accept you. So again, dia kembali kepada divine yang positif ataupun kita panggil dulu sebagai divine yang diterima. Being rich, being famous, being educated, okay, and you married well, you have a very good family, anak-anak bagus, you are very good. So that is all a divine, kelainan yang boleh diterima dalam masyarakat. Tetapi ada juga kelainan yang baik masih belum boleh diterima oleh masyarakat. Okay, contohnya you kahwin dengan orang Mak Saleh kan, you tiba-tiba, dulu kan saya pernah terfikir juga sebenarnya macam kahwin dengan European, why not kan, sebab saya belajar kat UK dulu 4 tahun kan, saya kata why not kan, dapat jodoh orang luar, tapi tak ke mana juga kan, tak ada pun. So you married to someone else not from our country. Maybe you married someone from Italy and she's not Muslim at first and she revert to Islam. Benda tu tak ada masalah. Apa masalahnya? There's no such thing as a problem. Kan? Tetapi pada setengah masyarakat, especially mungkin setengah masyarakat merasakan you melanggar norma yang you melanggar cultural punya borders. Kan? Sedangkan kenapa? Misalnya orang tua cakap, kenapa ramai anak dara kat kampung ni tak pilih? Okay, that's the term kalau tak drama Melayu kan. Ataupun you berkahwin dengan bekas banduan. Okay, dan bekas banduan tu sebenarnya dah berjaya. Dia berjaya hidup balik, dia buat bisnes. Tapi masyarakat still ada pandangan tu. Sama juga dengan ada orang dengan poligami. Kenapa kita nak pandang benda tu buruk? Okay, benda tu tak salah pun dalam undang-undang federal, undang-undang dalam syariat tak salah. Yang salahnya cara kita sebenarnya. Okay, cara polygamy is okay, no problem, unless you are fulfilling all the terms that before you decided to do for polygamy. Tetapi kalau memang betul dia menjalankan tugas dengan baik, adil dan saksama, kenapa kita nak memperkatakan itu satu benda yang deviant? So I think deviant ni kadang-kadang kita tengok at one side, salah, orang tu, always the subject, but we forgot that sometimes we are the one that don't really understand the term that so-called differences and also so-called kita kena ada satu clear understanding between what is apa tu norma, apa itu deviance. Kena ada satu fine line saying that ada satu titik yang boleh membantu kita untuk tidak ada satu stigma kepada kedua-dua perkara ni. Supaya norma dan deviant ini boleh beralun dengan baik. Kita clear about that. Okay? Itu yang Kartini Kartono try to share with all of you. Okay? Rasa video. Okay, video ni saya dah tunjuk kat you guys ni. Okay. Okay. Norma versus deviant. Stigma versus undang-undang. This is what you should think about. Okay? Mana lebih penting? Norma atau deviant? Dan adakah semua deviant itu adalah salah? Dan adakah semua norma itu adalah betul? Kan? Okay? This is what you should think. I will put this in the forum nanti. You can discuss. Okay? Kadang kita fikir balik. We can discuss a bit kan? We can discuss a bit kita mengatakan bahawa okay, my family dah biasa, memang this is our style. What style? Sedangkan apa yang you buat itu salah. Okay, buat itu salah. Contohnya lah kan, my style of family memang apa ni orang kata, saya pun tak tahu nak bagi contoh macam mana. Tak apalah, tak apa, itu is very subjective kan, takut sensitif kan. No, so again, bila kita tengok balik, adakah kesemua undang-undang itu betul ataupun kesemua stigma itu salah? So it's always the way of pondering thing. You should think, you as a sociologist, as an anthropologist, you kena faham konteks ini. You kena bawa masyarakat to divert dia punya thoughts on things. Walaupun secara teori je, norma itu adalah kebiasaan and culturally accepted things. People accept things as it is. Tetapi deviant itu penyimpangan yang memang salah. Tetapi again, adakah disebabkan norma yang
sepatutnya berubah itu yang menyebabkan deviant itu berlaku. Kadang-kadang norma ni terlalu lama, tak, dia macam dah expired dah tapi masyarakat masih gunakan dia. Itulah yang boleh mencetuskan deviant, kerana ada setengah anggota masyarakat tak tahan dah hidup dalam norma yang terlalu lama. For the past 100 years, itu itu je yang you fikir, itu je yang you faham. Okay? Kan? Contohnya lah, macam saya cakap, okay, apa ni, makan tidur, itu je lah normanya. So how can people nak develop themselves? Kan, sampai bila? Right? Dan everything contoh kalau kita ke office kan, kita buat kerja sikit-sikit nak kena puji 24 jam. Because that is the normally, kita kena puji majikan kita. No, there's no such thing. You deserve recognition based on your professionalism and your core competencies. Okay, not just for the sake of ass kissing ataupun sugar coating. Kan? So again, so ada orang yang mungkin sepatutnya being recognized dah lama, dah kerja 10 tahun, tak pernah pun boss recognize. Kan? So what's the point? Dia nak kekal dalam company yang sama. So he pindah. Okay, dia rebel, dia keluar daripada company. Ataupun dia create movement, membuat satu solidarity. Kerana tak tahan sangat dengan pengurusan yang berat sebelah. So again, macam saya cakap tadi, back to the question, adakah semua norma itu betul? Dan adakah semua deviant itu salah? Okay? Think. Okay, next. Apa itu perbezaan antara crime versus deviant? Okay, there are huge difference. Okay? Huge difference, okay? There are slight difference, sorry. Okay? Crime versus, crime itu jenayah, deviant adalah penyimpangan. Apa itu crime? Okay? Crime adalah refers to the violation of law. Okay, pelanggaran undang-undang. Tetapi deviance refers to the violation of social rules, norms and conventions. Okay, melibatkan tiga perkara ini. Okay, undang-undang sosial, norma dan juga convention. Okay, ataupun convention yang lebih kita katakan sebagai satu persetujuan umum. Yeah. And also, apa itu crime? Apa bezanya lagi? Felonies and misdemeanors are the two major categories. Okay. Felony and misdemeanor. Okay, felonies adalah jenayah berat. Misdemeanors itu adalah jenayah ringan. Okay, are the two major categories of crimes under criminal law. As long as benda tu di bawah struktur undang-undang yang official, undang-undang rasmi, yang ada dalam federal constitution ataupun federal law. Crimes are always punishable by law. Always. Okay? Jenayah ni mesti sentiasa punishable by law, mesti kena charge. Okay? Sama juga macam kita buat saman kan. Saya baru check saman baru ni. Banyak juga. Kan, itulah suka sangat buat laju kan orang kata. Saman lama-lama kan check. Sekarang ni kan PDRM buat discount kan. Saya check, alamak banyaknya kan kereta lama saya. So it's still, walaupun saman saman trafik, saman jenayah ke apa, itu semua adalah crime. Okay, murder, tapi yang trafik tu bukanlah kita kata crime, tu you melanggar undang-undang sebenarnya. Okay, lebih kepada yang benda yang bukan lagi yang perlu sampai kena tahap tertinggi lah, masuk court dan sebagainya. So contohnya jenayah ini adalah murder, okay, pembunuhan, rape, rogol, sexual assault, gangguan seksual, rompakan, robbery and fraud, penipuan. Okay, deviance ni pula, formal and informal deviant are two types of deviant behavior. Okay, ingat tak dulu kita ada pergi kepada formal and informal deviant awal-awal dulu. So formal deviant ni merupakan punishable by law. Tapi informal deviance ni result in social sanctions and stigma. Okay, social sanction ni kita kata sebagai sanction ni you dipulaukan oleh sistem sosial ataupun stigma. Dan juga formal deviance boleh juga dikategorikan sama dengan crime, tetapi informal one normally picking nose in public. Public maknanya you korek hidung tertengah orang. So itu adalah informal. Tapi normally deviance ni bukanlah dikatakan sebagai, kecuali betul-betul deviance itu memang clearly melibatkan jenayah, so dia akan masuk dalam kategori jenayah. Okay, saya kita straight kepada
kategori deviant sosial. Right? Kalau kita ingat balik, saya pernah cover ni dulu. Okay, tapi very surface lah. So kategori deviant sosial ada 5. Pertama adalah conformist. Okay, kalau you tengok gambar kat sebelah ni, macam mana orang yang conformism dengan anti-conformism. Orang kata pergi sekolah pakai uniform betul-betul, tapi dia orang pergi sekolah pakai hoodies dengan sweatpants. Kan? Dia ingat dia easy ke? Kan? So that is conformist. Orang conformist ni adalah orang yang mempercayai kedua-dua matlamat budaya dan juga cara mencapai matlamat itu adalah betul. Kedua-dua itu betul. Maknanya dia kena akur bahawa dia mempunyai tahap keakuran yang sangat tinggi. Ingat ya, conformist bukan confirm. Okay, confirm. Okay, bukan confirm, bukan CONFIRM, beza. Confirm tu you memang dah apa orang kata? Pasti. Okay, confirm tu pasti. Adalah juga lebih kurang, tapi conform ini adalah akur. Okay, you are trying to be part of certain group of people by conforming to the culture. You cuba akur, yang cuba adapt dengan culture tersebut without any hesitation. That is conform. Okay, sebab tu you tengok ada, you baca conformity ni confirm ke? Sekarang orang salah guna. Okay. Yang kedua adalah ritualist. Okay, adalah individu yang tidak mempercayai matlamat budaya masyarakat yang ditubuhkan, tetapi mereka percaya mematuhi cara untuk mencapai matlamat tersebut. Dia okay, but somehow dia tak percaya dengan goal. Okay, sangguplah kerja 10 tahun dekat company yang memang tak pernah pun naikkan you punya pangkat, ataupun yang tak pernah promote, tak naikkan gaji you. Tapi dia kekal dalam tu sebab dia malas nak tukar kerja. That is ritualist. Ritualist ni dia orang yang macam I redha. Macam tu. That is ritualist. Okay. You redha apa sahaja orang bagi kat you. Ana fi sabilillah. Okay. Dia kata tak apa, this is for experience. Tapi kalau dah 10 tahun, dek, pindahlah dek, kalau orang tak recognize you. Okay. Dia dah tahu. Dia kata dia bengang. Dia kata kenapa company buat saya macam ni kan. Tapi you still kerja kat situ. After 10 years you still there. Okay. Orang lain dah pergi ke bulan, you still there. So that is ritualist. Okay. Very straightforward ya. Okay. Yang ketiga adalah innovator. Kalau you tengok gambar kat sebelah tu, that is Martha Stewart. Okay. Kalau you tahu Martha Stewart is a big personality, TV personality. Dia kalau you tengok Martha Stewart show tu kan, dia ada cooking show, dia banyak based on home base kan, dia ada gardening, dia ada cooking, dia ada decorations. There's a lot of things, very nice. Saya suka tengok dia punya ni. Adalah individu yang menerima matlamat, innovator budaya masyarakat, tetapi menolak kaedah konvensional untuk mencapai matlamat tersebut. Mereka menggunakan cara yang berbeza untuk mencapai matlamat tersebut. Contohnya, broker saham yang terlibat dalam perdagangan transaksi haram. Ni biasalah kan. Matlamatnya betul untuk menjana kekayaan dan mengubah gaya hidup. Tetapi cara yang digunakan tu adalah salah kerana melanggar sistem. Sama juga from peniaga, dadah, pelacur dan sebagainya. Mereka kata ini je kerja yang saya ada untuk menampung keluarga saya. Asalkan anak saya ada duit untuk ke sekolah, ada makan, ada tempat berteduh dan adalah something to eat. Okay, that's a normal dialogue. Again, tersalah tetap salah. So, mereka ini semua dikategorikan sebagai innovator. Okay, mereka ini semua dikategorikan sebagai innovator kerana mereka mempercayai unit, dia macam dia boleh innovate tau, create something new untuk capai matlamat tu. Orang lain semua conform, aku baik je kan, ikut je kan untuk dapatkan matlamat. Tapi dia tahu semua orang nak kaya, tapi I know the shortcuts. Shortcuts tu itulah antaranya lah transaksi wang haram, tipu orang kan, guna produk yang salah dan sebagainya. Okay, so let's see what's here. Okay, ini antara kes-kes high profile yang melibatkan innovator. Okay, antaranya Martha Stewart. Kalau kita boleh baca dekat sini,
the world's most famous homemaker. Bukan homemaker homemaker. Homemaker ni maknanya macam pakar dalam hiasan rumah ataupun pengurusan rumah. Okay, semualah all out dia. Dia memang ada, dia one of the apa ni orang kata biggest name lah in homemaker. Okay, known for her ubiquitous brand that includes a TV show on PBS magazine line of home goods, was convicted, okay, in 2004 of conspiracy and obstruction of justice related to an investigation into her selling of shares of drug maker Imclone Systems. Authorities said she used inside information of an FDA ruling against a key Imclone drug to sell shares ahead of the negative news and made false statements about it when it's asked. She served a 5-month prison sentence during which she famously lost in annual Christmas decorating contest. Okay, so tak adalah, kes ni macam bukanlah terlalu berat, cuma ada kes berkaitan dengan transaksi. Menjual share saham kepada drug maker company. Okay, dan dia disabitkan penjara selama 5 bulan. Tapi bukanlah penjara macam penjara dalam TV macam kita tengok tu, dia lebih kepada macam correctional facility lah. You're being there for 5 months. Okay. Alright, so that is one of the way of innovator. Contoh, kita tak tahulah siapa yang betul, siapa yang salah, wallahualam. Next, retreatist. Individu yang menolak matlamat budaya dan cara yang diterima untuk mencapai excuse me, matlamat tersebut. Okay? Mereka hanya mengelakkan kedua-dua matlamat dan cara yang ditubuhkan oleh masyarakat tanpa menggantikan norma-norma dan kekuatan kontra budaya mereka sendiri. Okay? Mereka menolak semua. Aku tak nak berjaya. Whatever it is, I just want to do my own way. So dia tak kisah. Okay, sebab tu ada alkoholik, ada yang menjadi gelan. I'm not saying that kita tak bercakap tentang konsep rezeki atau peluang. Okay, kita bercakap secara application teori ini sahaja. Contoh, gelandangan dan sebagainya. Okay, mereka prefer to live that way kerana mereka tak nak comply. Ya, bagi setengah orang susahnya nak berjaya, susahnya nak kaya. It's all about working hard, kan? So some people, they don't want it. So they prefer to be homeless, they prefer to be alcoholic, they prefer to be a drug addict, dan sebagainya. Okay, but the worst thing is this kind of person, the rebellion, pemberontak. Pemberontak ni ada yang baik dan yang buruk. Pemberontak ni kadang diperlukan juga apabila satu sistem tu tak pernah berubah. So kita kena ada satu sistem rebellion untuk sedarkan masyarakat atau sedarkan grup tersebut. Tetapi dalam konteks ni, we are talking a very negative effect of rebellion. Dia tidak hanya menolak kedua-dua matlamat. Retreatist tadi, dia menolak kedua-dua. Okay, tak nak berjaya. Okay. Dan juga tak nak capai matlamat tersebut dengan cara yang betul. So, they do whatever they want. Tapi rebel ni adalah dia menolak. Lepas tu dia create pula satu movement baru. Movement baru. Whatever you see, matlamat baru, cara baru. Yang ni you tengoklah movement on LGBT, movement on sometimes the movement on macam-macam benda lagi lah. Okay? Ku Klux Klan, skinheads, Nazi, liberalism dan sebagainya. Itu semua. Okay? Mereka menolak cara hidup yang betul, norma yang betul, dan mereka create something. Kalau create benda yang betul, tak apa juga. Contohlah buat movement, mari kita solat di awal waktu. Tak apa juga. Ataupun mari kita buat movement, mari menutup aurat. Tak apa juga. Tapi ini buat movement sebab nak menempiaskan kepuasan diri sendiri. You want to create your own agama? Why? Kan? Okay? Macam kat sebelah ni, tak gambar sebelah ni adalah geng-geng Ku Klux Klan. Mereka ni adalah ekstremis agama. Dulu dan mereka sangat anti kepada golongan black di Amerika. Okay, you should read the history more. So these are 5 types of 5 categories of deviance. Okay, pertama tadi kita tengok tadi conformist, akur. Conformist ni kalau kita ingat balik, dia menerima kedua-dua cara dan matlamat bergerak sealiran. Yang kedua adalah ritualist. Okay, mereka menolak matlamat tapi
kekal dengan cara, setuju dengan cara tersebut. Okay. Yang ketiga adalah innovator. Mereka menerima matlamat tetapi mengubah cara. Cara, I say shortcuts. Okay. Macam mana pun cara baik atau cara salah ke, haram ke, I'm okay as long as I achieve the goal to be rich or to be famous. Yang keempat tadi adalah retreatist. Okay, mereka menolak kedua-duanya, so they want just to live freely, like what they want to design their own way of life. Yang kelima adalah rebellion. Okay, dia betul-betul memberontak and create new movement. Okay. Okay, jenayah collar putih ni, white collar ni, okay, white collar crime ni, daripada string teori, okay, teori tekanan dari Merton, telah dibangunkan dalam usaha untuk menerangkan jenayah collar putih. Orang beralih kepada cara yang tidak sah untuk menjadi berjaya dan mencapai matlamat kewangan. Mereka mengalami ketegangan untuk ekonomi yang melemahkan mekanisme kawalan sosial. Jadi corporate mungkin mendapati bahawa cara undang-undang untuk mengekalkan atau meningkatkan keuntungan mereka tidak berkesan. Okay, ini adalah sangat berkait rapat dengan innovator. Okay, this is just simple. Okay, itu sahaja. Okay, the very straightforward topics, but very important. Okay, normally this topic I will always put in my final exam questions. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk recording kita for week 8. Okay, for the next class we go straight to week 9. So tak perlu ada kelas ganti lah dah untuk Devian. Okay, as this recording will do as a replacement method. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.